pulling out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get laid. Assalamualaikum, bersama saya Irfan dalam channel Beta Fish Jimbe. So, malam ni konten saya adalah pemakanan fry. Okey, apa yang fry boleh makan dan apa yang fry tak boleh makan. So, sebelum saya mulakan, saya nak tunjukkan sesuatu, iaitu ikan yang lama saya nak, iaitu marble blue rim. Ni saya dapat daripada AKS Beta. AKS Beta dia sekarang tengah buat promotion, iaitu harga borong 10 ekor 200. Macam saya beli yang kawan-kawan. Tapi yang lain dia akan post lah. Yang saya dia COD sebab rumah dah dekat. So kalau korang minat, boleh PM dia. Saya akan letak nombor dia kat bawah. Dan siapa yang area Seri Kembangan, boleh terus ke rumah dia untuk pilih ikan lah. Boleh contact dia untuk dapatkan alamat. Okey, jom kita mulakan sementara kita acclimatekan air ikan. Okey, so makanan yang terbaik untuk fry adalah makanan hidup. Contohnya infosuria, kutu air, artemia dan microwave. Okey, yang pertama infosuria. Saya akan mulakan daripada yang fry, start makan daripada umur 3 hari. Okey, selalunya orang akan bagi infosuria waktu fry umur 3 hari. Sebab infosuria memang kecil, sesuai dengan untuk fry yang umur 3 hari lah. Sebab fry umur 3 hari ke atas, bawah seminggu memang kecil, halus je. Kalau nak tengok pun kena suluh torchlight. Sama juga macam infosuria. So tu adalah makanan terbaik lah untuk fry yang bawah seminggu. Yang kedua adalah artemia. Artemia makanan yang paling baik untuk fry yang bawah 2 minggu. Sebab dia, satu, artemia tak buatkan air ikan air tu kotor tau. Dan yang kedua, protein dia tinggi, mencecah 58% untuk untuk artemia ni. So kalau korang nak bagi ikan korang cepat besar, boleh bagi ni lah, artemia. Artemia ada dua jenis, iaitu small roe ataupun big roe. Big roe bawah sebulan kita akan bagi makan, dan small roe bawah 2 minggu. Dia ada size tau. So kalau nak beli, terus beli big roe pun boleh. Sebab bawah seminggu kita akan bagi makan infosuria, lepas tu terus bagi makan yang big roe. Ada yang besar dia akan makan, yang kecil dia akan makan lah yang kecil-kecil, yang artemia yang kecil sikit. So saya sarankan untuk ikan yang bawah sebulan, bagi makan artemia lah. Yang kedua adalah kutu air. Kutu air ni saranan saya bagi makan selepas 1 bulan. Tapi ada je yang breeder yang buat daripada umur 4 hari dah terus bagi makan kutu air. Tapi memang ikan dia orang cepat besar. Hanya kita kena sentiasa rajin sikit bersihkan air dia. Sebab kutu air dia buat kotor sikit air dia. Lepas tu, kenapa saya cakap ada breeder yang buat macam tu? Sebab kutu air ni dia punya protein tinggi, mencecah 66% untuk kutu air lah. So kalau korang bagi daripada umur 4 hari sampai 2 bulan, memang ikan tu cepat besar. So breeder banyak buat macam tu sebab diorang nak menjual kan. So kita perlukan pembesaran yang cepat lah. Pada yang setakat nak bela, nak bagi ikan slow je kita buat, boleh bagi macam saya, bawah seminggu infosuria, atas seminggu sampai 2 minggu saya akan bagi artemia yang small roe, dan 2 minggu sampai ke sebulan saya akan bagi yang big roe. Lepas tu atas sebulan baru saya start bagi makan kutu air. Kutu air memang bagus untuk ikan sebab memang cepat besar. Okey. Lepas tu microworm. Microworm saya tak pernah try lagi sebab susah nak dapat dekat kawasan saya. Tapi orang cakap bagus juga sebab dia protein dia pun boleh tahan juga, tinggi dia. Kalau korang nak try, boleh cari dekat Shopee, ada yang jual. So kalau korang tak dapat nak buat makanan ni, korang boleh beli terus dedak daripada breeder. Contohnya Kalauan Beta dia jual dedak untuk fry yang umur 4 hari sampai sebulan lah. Yang tu pun bagus, tapi kena rajin lah kita bersihkan air ikan. Hanya bila kita bagi makan dedak tu, dia punya proses pembesaran slow sikit daripada
nak dibandingkan kita bagi makan artemia dengan kutu air. Okay, clear. So kita akan teruskan dengan makanan yang tak baik lah untuk fry. Makanan yang tak baik untuk fry, salah satunya adalah telur. Macam saya cakap, telur ni, telur kuning. Yang telur kuning kan ada yang bagi cadangan, kuning telur tu kita bagi makan fry. Pada saya, jangan bagi makan kuning telur untuk fry langsung. Sebab kuning telur ni, berdasarkan yang saya buat dan ada yang nasihat saya juga, kuning telur memang fry makan. Hanya korang akan perasan daripada contohnya fry korang atas 100, korang akan perasan banyak yang mati. Sebab kuning telur ni buatkan air kotor tau. Lepas tu dia punya lendir-lendir tu akan membuatkan fry tersangkut dan susah nak bernafas semua. Lepas tu lagi satu, kuning telur akan buatkan air ikan menjadi busuk lah. So seeloknya tak payah pakai kuning telur. Sebab tu saya sarankan sediakan makanan fry sebelum kita breed. Pastikan makanan dah ada. So tak ada lah jadi macam tu. Kenapa orang bagi kuning telur? Sebab bila dah breed baru perasan yang tak ada makanan ikan. Bila fry dah menetas, terpaksa lah diorang bagi macam tu. Dan yang kedua, orang cakap bagi pellet yang kita hancurkan. Saya pun tak sarankan, sebab bila bagi pellet yang kita hancurkan, korang akan perasan air berminyak. Memang fry banyak mati. Sebab bila air berminyak, kita pada yang bekerja lagi susah kita nak clearkan minyak air tu. So memang fry susah nak bernafas. Seeloknya jangan pakai lah. Dan air cepat kotor kalau pakai macam tu lah. So dua tu yang makanan yang tak elok untuk fry lah. Dan pastikan fry punya air tu memang clear daripada kotoran lah. Sebab kita tak nak bagi fry tersedut kotoran daripada macam habuk semua. Kalau tak memang fry banyak mati. So tu je yang makanan fry yang saya sarankan dan yang saya tak sarankan. Okay, jom kita tengok ikan yang saya ambil tadi.